Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Waspada Memandu. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Waspada Memandu ini terdapat pada muka surat 61 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata penguat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan melengkapkan teks petikan mengenai waspada memandu dengan menggunakan 3 jenis kata penguat mengikut konteks. Kedua, mencatat 7 kata penguat mengikut konteks dalam teks petikan mengenai waspada memandu yang dibaca, dilihat dan didengar. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan melengkapkan teks petikan mengenai waspada memandu dengan menggunakan 3 jenis kata penguat mengikut konteks. Kedua, murid berjaya mencatat 7 kata penguat mengikut konteks dalam teks petikan mengenai waspada memandu yang dibaca, dilihat dan didengar. Murid-murid, pernahkah ibu bapa kalian memandu kenderaan sewaktu hujan lebat? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah mengalami situasi seperti ini, iaitu sewaktu ibu bapa yang sedang memandu kenderaan dalam keadaan hujan yang lebat. Jadi di sini pastinya keselamatan sangatlah diutamakan kerana sewaktu memandu kenderaan dalam keadaan hujan yang lebat, pastinya akan mengganggu penglihatan para pemandu dan menyebabkan juga jalan di situ turut licin dan boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Diharapkan sewaktu sesiapa sahaja yang memandu kenderaan sewaktu hujan lebat, mestilah berhati-hati dan sentiasa berwaspada sewaktu memandu. Seterusnya, mari kita memahami dan menjelaskan jenis-jenis kata penguat ini. Untuk pengetahuan murid-murid, kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Maksudnya ialah untuk kita nak mengukuhkan lagi lah maksud kata adjektif ataupun kata sifat lah. Dan kita lihat jenis-jenis kata penguat. Kata penguat terbahagi kepada 3. Kita lihat kata penguat yang pertama iaitu kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Contoh, terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Ini ialah kata penguat hadapan kerana kata penguat hadapan ini berada di hadapan kata ataupun frasa adjektif. Contohnya, terlalu pandai. Terlalu ini merupakan kata penguat hadapan. Pandai itu ialah adjektif. Maksudnya terlalu itu terletak di hadapan kata adjektif. Contoh lain, paling comel. Paling kata penguat hadapan dan letaknya di hadapan kata adjektif iaitu comel. Dan kita lihat kata penguat yang kedua iaitu kata penguat belakang. Kata penguat belakang ialah kata yang letaknya di belakang frasa adjektif.
Tadi kita membincangkan kata penguat hadapan. Sekarang kata penguat belakang. Maksudnya letaknya di belakang pula frasa adjektif. Contoh, sekali, benar, nian dan betul. Contohnya, besar sekali. Kan? Besar itu ialah kata adjektif. Sekali itu ialah kata penguat belakang. Mestilah berada di belakang kata adjektif. Contoh lain, di situ bijak benar. Bijak itu merupakan kata ataupun frasa adjektif dan benar itu merupakan kata penguat belakang dan mestilah berada di belakang kata adjektif tadilah, bijak benar. Dan kita lihat kata penguat yang ketiga iaitu kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah kata yang letaknya di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Maksudnya di sini, kata penguat bebas ini bebaslah. Boleh letak di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Maksudnya bebas. Suka hati dia lah kan. Istilah begitulah. Dan kita lihat contohnya amat, sangat dan sungguh. Dan contohnya ialah pandai sangat. Boleh. Ataupun sangat pandai. Boleh. Tiada masalah. Contoh lain. Buruk amat. Amat buruk. Maksudnya amat ini boleh duduk di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata penguat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca dan menjelaskan teks petikan cerita Waspada Memandu yang mengandungi kata penguat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita perlu membaca teks petikan cerita ini dan untuk pengetahuan murid-murid, teks petikan cerita ini ada menggunakan kata penguat. Jadi di sini kita baca terlebih dahulu dan kita akan menjelaskannya sebentar lagi. Hujan makin lebat menyebabkan jalan sangat licin. Encik Nazri memandu kereta dengan agak perlahan bagi mengelakkan tayar keretanya meluncur laju sangat. Pandangannya kurang jelas kerana hujan terlalu lebat. Encik Nazri memandu di lorong kiri. Semua pemandu cermat sekali. Di dalam kereta, Afifi terasa sejuk betul dan sunyi benar. Masing-masing sungguh risau kerana hujan masih lebat sungguh. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai membaca teks petikan cerita ini. Dan kita melihat dalam teks petikan cerita ini ada menggunakan kata penguat. Contohnya di situ makin lebat. Makin merupakan kata penguat hadapan kerana berada di hadapan kata adjektif iaitu lebatlah kata adjektifnya. Contohnya lain sangat. Sangat merupakan kata penguat bebas. Maksudnya bebaslah. Boleh terletak di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh di situ sangat licin. Licin ialah kata adjektif. Jadi sangat itu duduknya ataupun letaknya di hadapan kata adjektif. Dan seterusnya agak perlahan. Agak merupakan kata penguat hadapan. Dan perlahan merupakan kata adjektif. Seterusnya laju sangat. Laju sangat. Sangat merupakan kata penguat bebas dan bebas terletak di belakang. Tadi kita lihat sangat licin. Sekarang laju sangat. Maksudnya boleh bebaslah sangat ni duduk di belakang kata adjektif iaitu laju kata adjektifnya. Kurang jelas. Kurang jelas di sini kurang merujuk kepada kata penguat hadapan kerana berada di hadapan kata adjektif iaitu jelas. Dan kita lihat lagi terlalu lebat. Terlalu merupakan kata penguat hadapan. Maksudnya berada di hadapan
kata adjektif. Seterusnya, cermat sekali. Cermat sekali ini terdapat penggunaan kata penguat belakang sekali, kan? Ya, kata penguat belakang kerana belakang kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu cermat. Dan kita lihat lagi di sini, sejuk betul. Dan sejuk betul ini terdapat penggunaan kata penguat belakang iaitu betul dan berada di belakang kata adjektif. Dan kita lihat lagi sunyi benar. Samalah juga tadi. Sunyi benar iaitu benar merupakan kata penguat belakang kerana terletak di belakang kata adjektif. Dan seterusnya, sungguh risau. Sungguh risau ini adanya penggunaan kata penguat bebas iaitu boleh duduk ataupun terletak di hadapan ataupun di belakang. Contohnya sungguh risau ataupun risau sungguh boleh, tak ada masalah. Dan akhir sekali lebat sungguh. Samalah juga tadi kata penguat bebas. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan cerita ini dengan menggunakan kata penguat mengikut konteks dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita melengkapkan perenggan teks petikan cerita ini dengan menggunakan kata penguat yang sesuai. Jangan risau ya murid-murid, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan memberikan beberapa contoh ataupun cadangan jawapan kata penguat yang sesuai berdasarkan perenggan teks cerita ini ya murid-murid. Kita lihat terlebih dahulu teks petikan ini dan marilah kita sama-sama untuk melengkapkannya. Encik Nazri memandu tidak terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ayat ini menggunakan kata penguat hadapan kerana adanya penggunaan kata penguat hadapan terlalu iaitu mestilah letaknya di hadapan kata adjektif. Kita lihat yang seterusnya, beliau apa? Ya, sangat bimbang. Maksudnya di sini, sangat merupakan kata penguat bebas. Maksudnya boleh bebas sama ada di belakang ataupun di hadapan. Jadi di sini, beliau sangat bimbang jika pemandu tersebut membrek secara mengejut. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin sekali. Dan sekali ini merupakan kata penguat belakang. Mestilah berada di belakang apa? Ya, bagus. Kerana kata penguat belakang ini mestilah berada di belakang kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu licin. Seterusnya, Afifi risau amat. Jadi di sini kita boleh gunakan sama ada kata penguat bebas ataupun kata penguat belakang. Contohnya Afifi risau sekali. Boleh, tak ada masalah. Nak gantikan amat itu dengan sekali pun boleh, tak ada masalah. Dan seterusnya, cuaca pula makin gelap. Dan makin ini merupakan kata penguat hadapan. Dan letaknya di hadapan kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu gelap. Pelihatan Encik Nazri kurang jelas kerana kabus sungguh tebal. Jadi di sini ayat ini menggunakan dua kata penguat. Kita lihat yang pertama iaitu pelihatan Encik Nazri kurang jelas. Oleh itu kurang merupakan kata penguat hadapan kerana berada di hadapan kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu jelas. Kerana kabus sungguh tebal. Sungguh ini cikgu gunakan kata penguat bebas. Maksudnya boleh letak di hadapan ataupun di belakang. Dan seterusnya, Afifi meminta ayahnya memasang lampu kecemasan. Ayahnya memberitahu bahawa lampu tersebut hanya digunakan semasa kecemasan. Encik Nazri berhenti
di hentian rehat dan rawat bagi mengelakkan kemalangan. Beliau letih benar. Jadi di sini cikgu gunakan kata penguat belakang. Mesti letaknya di belakang kata adjektif. Kata adjektifnya iaitu letih. Kemudian, beliau memakai baju sejuk kerana suasana sejuk sekali. Sekali merupakan kata penguat belakang, mestilah berada di belakang kata adjektif. Boleh tak kita gunakan kata penguat bebas? Boleh. Contohnya sejuk sungguh. Sejuk amat boleh. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami perenggan teks petikan cerita ini dengan menggunakan kata penguat yang sesuai dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu salin perenggan teks petikan ini dengan menggunakan kata penguat yang sesuai. Sila rujuk aktiviti 2 tadi ya. Pastikan murid-murid menyalinnya dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul dalam buku tata bahasa. Maksudnya di sini, murid-murid perlulah menyalin semula perenggan teks yang telah kita bincangkan tadi kan. Yang cikgu sudah bincangkan dengan memberikan cadangan kata penguat berdasarkan perenggan tersebutlah. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan tulisan dan juga ejaan yang betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.